Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Arifah binti Abdul Rauf, nombor matrik 32320061111. Apakah itu pendidikan awal kanak-kanak? Pengenalan. Pendidikan awal kanak-kanak definisikan sebagai program berkualiti tinggi yang direka khas untuk kanak-kanak dari sejak mereka lahir sehingga usia mereka 8 tahun. Di Malaysia, pendidikan awal kanak-kanak menggunakan istilah prasekolah, taska atau tadika yang melibatkan kanak-kanak berumur di bawah 6 tahun. Selain itu, kanak-kanak di peringkat usia ini akan diajar oleh tenaga pengajar iaitu guru yang mahir dalam suasana pembelajaran yang sesuai dengan usia mereka. Baiklah, terima kasih Arifah. Saya Nuswailah binti Sulaiman ingin menerangkan tentang definisi tadika. Tadika adalah singkatan daripada Taman Didikan Kanak-kanak. Kanak-kanak berumur antara 4 hingga 6 tahun. Kanak-kanak juga boleh belajar untuk berkomunikasi, bersosial dan pelbagai aktiviti yang positif di tadika. Kurikulum. Di sini terdapat 2 buah buku iaitu buku Permata Negara dan buku KSPK iaitu Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan. Saya akan membuat perbezaan antara 2 buku ini. Apakah maksud kurikulum Permata Negara? Kurikulum Permata Negara menyediakan program asuhan dan didikan awal yang bersepadu untuk kanak-kanak yang berumur 0 hingga 4 tahun. Selain itu, menyediakan peluang kepada kanak-kanak untuk mendapat pengalaman pembelajaran awal yang berkualiti untuk melahirkan model insan negara mempunyai sasiah mulia, kerohanian yang terbaik, kecerdasan intelek yang tinggi, menghargai kepelbagaian budaya dan mengamalkan gaya hidup sihat. Dengan menggunakan buku Permata Negara yang dibuat oleh Datin Seri Rosman Mansor dapat memberi sumber rujukan kepada para guru untuk melakukan pelbagai aktiviti yang menarik kepada kanak-kanak yang berusia 0 hingga 4 tahun. Perkembangan kanak-kanak mula berlaku dari masa ke semasa. Apakah itu KSPK? KSPK ialah Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan. Memperkembangkan potensi murid berumur 4 hingga 6 tahun secara menyeluruh dan bersepadu dalam aspek jeris. Jeris bermaksud jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial dengan melalui persekitaran pembelajaran yang selamat dan menyuburkan serta aktiviti pembelajaran yang menyeronokkan, kreatif dan sangat bermakna. Ini adalah untuk meningkatkan kemahiran, menanam keyakinan dan membentuk konsep diri yang positif pada diri murid agar mereka bersedia untuk menghadapi cabaran dan mengikuti pembelajaran seterusnya. Baiklah, terima kasih Arifah sekali lagi. Saya ingin menerangkan jenis-jenis tadika. Jenis-jenis tadika ada 2 iaitu kerajaan dan swasta. Perbezaan pertama yang kita lihat di tadika kerajaan yang pertama iaitu yuran yang berpatutan. Yuran yang berpatutan ini boleh melibatkan anak-anak yang golongan B40 dan mereka dapat menuntut di tadika tersebut. Yang kedua adalah silibus mengikut kerajaan yang telah ditetapkan oleh kerajaan tentang pembelajaran dan pengajaran yang akan diamalkan di sekolah tadika kerajaan tersebut. Ketiga, masa adalah mengikut ketetapan. Waktu persekolahan telah ditetapkan dan tiada limit penambahan masa. Seterusnya pula, tadika jenis institusi tadika swasta pula ialah yang pertama, yuran lebih mahal. Tadika swasta menawarkan kepada anak-anak yang mempunyai beberapa pekerjaan yang tinggi seperti yang berkemampuan T20 yang mempunyai dan mampu untuk membayar yuran tersebut. Kerana tadika swasta lebih menawarkan transit dan daycare selepas pembelajaran dan pengajaran ditamatkan pada tengah waktu yang telah ditetapkan. Yang kedua, silibus bergantung institusi iaitu tadika swasta ada yang menggunakan kurikulum yang telah ditetapkan dan ada yang telah mengubah suai dan menggunakan kurikulum sendiri kerana ia yakin boleh mengamalkan kurikulum tersebut kepada kanak-kanak yang belajar di tadika tersebut.
Yang ketiga pula ialah kalau lewat ambil tidak masalah, cuma dikira OT dan kena bayar OT tersebut. Dan cuti sekolah kebiasaannya buka. Dari sini kita lihat jika ibu bapa yang lambat pulang kerana kesesakan jalan raya atau OT di tempat kerja, mereka perlu membayar OT kerana telah mengambil lebih masa dari waktu bekerja dan waktu institusi tadika tersebut. Dan cuti sekolah kebiasaan buka kerana di sini tadika swasta lebih menawarkan transit atau daycare kepada kanak-kanak yang ibu bapanya tidak dapat cuti umum atau kerana perlu bekerja. Jadi mereka semua menghantar anak-anaknya di tadika tersebut dan perlu membayar yuran yang telah disediakan untuk ibu bapa tersebut mengikut kemampuan gaji mereka. Terima kasih Suhaila. Nama saya Siti Dayanul Aisyah binti Muhammad Ratno. Nombor matriks 323-2010. Saya dari Kepulauan Nimi. Kelebihan tadika swasta. Kelebihan tadika swasta ialah nilai tawaran modul dan program yang tadika itu sediakan. Ibu bapa mempunyai lebih banyak pilihan untuk mendaftar anak mereka di tadika swasta yang menawarkan pelbagai program tertentu sesuai dengan kehendak ibu bapa dan minat anak-anak. Seterusnya, kemudahan dan fasilitas yang disediakan, misalnya seperti ruang yang selamat untuk anak-anak menunggu sementara dijemput ibu bapa. Kemudahan ini tidak semestinya untuk anak-anak saja. Kadang-kala kemudahan yang disediakan oleh tadika juga diperlukan oleh ibu bapa. Misalnya, kawasan yang selesa untuk mengantar dan mengambil anak-anak tanpa mengganggu aliran trafik di kawasan tersebut dan sebagainya. Kelebihan tadika kerajaan, guru dari golongan yang berpendidikan tinggi dan terlatih. Silibus mengikut sukatan KPM. Selain itu, banyak kemudahan PNP dan permainan disediakan. Persekitaran juga yang amat selesa untuk kanak-kanak. Murid-murid telah diterapkan dengan disiplin yang sangat baik. PNP mengikut tahap umur kanak-kanak. Selain itu, pemakanan yang disediakan berkhasiat untuk kanak-kanak. Tiada bayaran bulanan yang dikenakan. Kekurangan tadika swasta, yuran dan bayaran yang agak tinggi, pendekatan dan metode pengajaran dan pembelajaran yang digunakan. Selain itu, silibus kadang-kala tidak mengikut KPM. Kurangnya penerapan ilmu agama, perbezaan program kurikulum dan pendekatan. Untuk kekurangan tadika kerajaan, permohonan kemasukan ke prasekolah amat susah. Selain itu, kanak-kanak muda berasa bosan. Kurangnya penggunaan bahasa Inggeris di dalam pengajaran guru. Seterusnya, kesan pendidikan awal kanak-kanak terhadap institusi. Untuk tadika, mampu menghadapi cabaran dan menyelesaikan masalah, memperkembangkan potensi kanak-kanak berumur 4 sehingga 6 tahun secara menyeluruh dalam aspek jasmani, emosi, rohani, intelek, dan sosial. Bagi taska, kanak-kanak dapat pembelajaran awal yang berkualiti untuk melahirkan model insan negara yang mempunyai sasya mulia. Seterusnya, mewujudkan insan yang seimbang dan harmoni dari segi intelek, rohani, jasmani, dan sosial. Terima kasih. Kesimpulannya, pendidikan prasekolah di Malaysia bertujuan untuk menjuburkan potensi murid dalam semua aspek perkembangan dan menguasai kemahiran asas untuk memupuk sikap positif sebagai persediaan ke sekolah rendah. Justru itu, pendidikan prasekolah membolehkan murid mempunyai peribadi dan perwatakan serta konsep diri yang positif untuk menjadi warga negara yang patriotik. Ini juga dapat mengamalkan nilai-nilai murid dalam kehidupan seharian. Sekian, terima kasih daripada kami.